الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sampai ke muka surat 139, perkara yang ke-15, masih mengulas durusun wa ibrun, yakni pelajaran dan pengajaran daripada peristiwa peperangan yang telah berlaku, yang kita telah mempelajarinya tempoh hari. Maka pada malam ini kita akan sambung pada muka surat 139 perkara 15. Dan kuasa pegawai surau, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, bila kita menyingkap kepada peperangan tempoh hari, ya, perkara 14 terlebih dahulu, kita nak flashback balik. Posisi baginda berada di barisan hadapan dalam setiap pertempuran ini, apa hikmahnya, dan penglibatan baginda dalam kancah peperangan bersama tentera Islam, kecuali dalam beberapa peperangan yang dijadikan oleh para sahabat baginda supaya berada di belakang, itu mungkin kerana mengira strategi dan sebagainya, ya. Sebenarnya nak memberitahu bahawa pemimpin mesti berani, ya. Sebagai seorang pemimpin, jiwa dia mesti besar. Kalau pemimpin dalam peperangan duduk belakang, sombong-sombong, pengecut, ataupun apa-apa hal dia cabut dulu, macam mana mungkin pengikut ni nak besar jiwa mereka, ya? Sebab itu keberanian pemimpin ini sama ada dia mesti bermujahadah untuk sampai ke tahap berani itu, ataupun betul-betul dia memang layak menjadi pemimpin dengan keberanian ini. Sebab itu kalau yang jenis tak berapa berani juga nak jadi pemimpin, dia kena menjalani saringan demi saringan, ya? Dia kena menjalani beberapa siri latihan supaya dia capai kepada tahap dia boleh memimpin dan capai keberanian yang maksimum. Macam itu. Sebab itu dia perlu kepada latihan, tamrin, ya? Perlu kepada kursus dan sebagainya. Tetapi memang ada di antara pemimpin ini yang dia sendiri dilahirkan sebagai pemimpin, sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam memang baginda dilahirkan sebagai rasul, sebagai pemimpin yang memang berjiwa besar, berani. Sudah ada kaedah menyatakan al-qiyadatu takhluqu nafsaha. Pemimpin itu sebenarnya biasanya dia melahirkan diri dia itu sebagai pemimpin. Itu pemimpin yang betul-betul dilahirkan sebagai pemimpin lah, sebagaimana Rasulullah SAW. Ada juga kita pemimpin, macam di surau kita ni, kita datang sini, tengok kanan, tengok kiri, tak ada orang nak berkepenat sebagai pengurusi surau atau sebagai pemimpin surau. Jadi mau tak mau kita juga yang kena sanggup menjadi pemimpin. Cuma kepimpinan ni tuan-tuan dan sekalian, dia memerlukan kepada siri latihan, keterampilan, kebiasaan. Dengan ala bisa tegal biasa tu, insya-Allah dia boleh mampu menjadi pemimpin. Jadi itu yang dikatakan proses pembinaan, ya. Jadi kita rata-rata begitulah, kena ada proses pembinaan. Ini yang disebut apa hikmah Nabi berada di saf hadapan dalam setiap pertempuran itu, ya, untuk menzahirkan keberanian para pemimpin ini, ya. Kalau belakang sombong maknanya habis, ya. Dia akan menyebabkan pengikut ini layu, ya. Bahaya. Dan perkara 15 ini, tentera bawahan dan penyokong dakwah tidak boleh melanggar arahan pemimpin yang tegas lagi berpandangan jauh dalam sesuatu perkara yang diputuskan oleh beliau. Sebab pemimpin ni kadang-kadang pandangannya menyorot jauh. Dia layak sebagai pemimpin tu kerana apa? Buah fikirannya, pandangannya, ideanya, sorotannya, kadang-kadang memang layak dia sebagai pemimpin. Jauh pandangannya, melangkaui pemimpin ataupun
pemikiran pemimpin-pemimpin biasa dan pemimpin bawahan ataupun ahli biasa. Sebab itu ada kadang-kala dia telah diarahkan, jangan sekali-kali maknanya membantah ataupun mencabuli arahan pemimpin. Contohnya sebagaimana berlaku dalam peperangan Uhud. Nabi dah jangka dah. Kenapa Nabi arahkan 50 orang tentera naik atas bukit Uhud sebagai pasukan pemanah dan menjadi benteng utama, kerana strateginya yang tidak atas bukit, dia tengok musuh, dia boleh lepaskan anak panah dan musuh lumpuh daripada nak menyerang terus. Ini strategi. Tapi apabila benda-benda macam ini, sebagian sahabat tak sabar nak merebut harta ghanimah, maka kesan daripada itu, peperangan yang asalnya menang, dia boleh menjadi kalah. Ini boleh manusia gagal wala dalam kaedah jamaah Islam dan gerakan Islam ini, mesti kena ada wala daripada pengikut kepada pemimpin. Dalam sebuah negara, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kumpulan, dia ada pemimpin dan ada pengikut. Kalau pemimpin itu dia mengarahkan sesuatu, pengikut buat boleh jadi, tuan-tuan. Kalau kita jadi kuasa surau ni contohnya dah, pemimpin mencadangkan ataupun jawatan kuasa surau mencadangkan supaya suatu tabung untuk pembinaan masjid baru kita mesti dilancarkan. Kita sebagai ahli qaryah di sini pakat buat ataupun buat senyap, buat dono, tak ada maklum bala, tak ada feedback, tak ada action, jadi ke tuan-tuan? Kita nak wujudkan masjid kita, tak jadi. Sebab itu pentingnya wala, disiplin, kepengikutan ini semua, penghabian gerak kerja dan sebagainya ini perlu ada dalam sebuah organisasi. Kemudian setelah mereka bertukar-tukar pendapat dan mengemukakan pandangan kepadanya, pemimpin yang memikul tanggungjawab paling besar seperti ini patut diberi kepercayaan. Itu yang dikatakan siqah. Kita dalam organisasi ni contohnya, kita dah putus dalam mesyuarat bahawa tuan ini dilantak, dia bersetuju ke apa? Dilantik. Kalau dilantak habis. Dilantik sebagai pemimpin, sebagai pengerusi. Jadi kepercayaan daripada ahli-ahli, itu namanya siqah. Tetapi apabila dia buat mesyuarat, dia laksanakan itu ini, tiba-tiba ada di antara ahli-ahli jamaah atau organisasi itu, dia tak percaya, dia tak percayalah, dia pertikaikan di kedai kopi lah, putusan mesyuarat lah, itu bahaya. Sebab itu bila dah diputuskan, pengikut mesti kena siqah. Siqah itu percaya dan yakin dengan kemampuan dan kebolehan pemimpin yang kita angkat itu. Disebut sekiranya selepas perbincangan tersebut, beliau memutuskan sesuatu perkara, mereka mestilah mentaatinya. Macam kita hari ini dalam mesyuarat dah, putus dah gerak kerjanya A, B, C. Tiba-tiba di luar mesyuarat kita buat kerja D, E, F. Maknanya tidak sama sebagaimana itu dalam mesyuarat. Kacau bilau, tuan-tuan. Kacau bilau. Ini manusia yang tak ada disiplin, tak siqah kepada pemimpin, tak wala kepada pemimpin. Kesannya dia akan membawa kepada kehancuran organisasi dengan jamaah. Ini sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah SAW semasa perdamaian Hudaybiyah. Rasul SAW telah memilih syarat-syarat perdamaian yang dikenali sebagai perdamaian Hudaybiyah, berlaku pada tahun 6 Hijriah. Ternyata syarat-syarat ini membawa kemaslahatan kepada dakwah. Perdamaian itu merupakan kemenangan politik pada baginda. Walaupun memang dalam isi kandungan perdamaian itu
berlaku genjatan senjata 10 tahun. Pada tahun itu rombongan Rasul dan para sahabat tidak dibenarkan masuk ke Mekah untuk buat tawaf, ya, atau umrah. Kemudian mana-mana orang kafir yang ada masuk ke kawasan orang Islam, maknanya adalah dipulangkan balik semula kepada musyrik di Mekah. Tetapi sebaliknya orang Islam yang ada di Mekah tidak dibenarkan untuk dipulangkan ke pihak Nabi pada orang Islam. Memang kalau ikut isi kandungan perdamaian Hudaybiyah ini berat sebelah. Para sahabat memang ada di antaranya yang tidak puas hati dengan isi kandungan perdamaian ini, ya. Tetapi Rasulullah SAW itu yang saya sebut tadi, baginda memiliki pandangan dan sorotan jauh sebagai pemimpin, jiwanya besar, ya. Walaupun, ya, para sahabat ada sebaliknya tak setuju, dan sebaliknya mereka pula kena patah balik ke Madinah, tak jadi masuk ke Mekah umrah. Memanglah sangat-sangat tak setuju para sahabat. Kenapalah kita melalah dengan pokok musyrik, seolah macam tu. Tapi strategi Nabi SAW yang berpandangan jauh ini, dia membuahkan hasil kemenangan dari sudut politik, moral dan sebagainya kepada Islam. Kerana bila balik saja daripada perjanjian Hudaybiyah itu, Allah Ta'ala turunkan ayat Inna fatahna, sesungguhnya kami telah bukakan, Inna fatahna laka fatham mubina, kepada kamu ya Muhammad suatu kemenangan. Jadi kami akan membukakan bagi kamu atau memberikan kemenangan kepada kamu sebagai suatu kemenangan yang besar, lagi nyata, jelas. Isyarat bahawa ayat ini Mekah pada beberapa ketika atau beberapa tahun lagi akan ditawan oleh umat Islam, dan Islam diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Benar tuan-tuan, umat sekalian, walaupun mungkin para sahabat dia tak nampak benda ni, tapi Rasulullah SAW nampak turunnya ayat ini menjadi bukti bahawa Mekah bakal menang, akan bakal ditakluk semula oleh umat Islam, oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. 2 tahun lepas tahun 6 Hijrah, tahun 8 Hijrah, 20 Ramadan itu bagi dia dapat masuk semula ke Mekah dan ditawan semula Mekah, ya. Itu yang berhala semua dirobohkan, ramai umat Islam masuk Islam, masuk Islam pula. Orang Islam malah masuk Islam, ya. Ramai orang bukan Islam, orang Mekah itu, di antara pemimpin-pemimpin apa yang bukan Islam, Abu Sufyan, Hindun dan sebagainya, masuk Islam. Apabila pemimpin suku kaum ini masuk Islam, maka berbondong-bondonglah pengikut-pengikut dia pun masuk Islam. Itu digambarkan dalam ayat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Ya. Maknanya ayat ini An-Nas, maknanya surah yang menggambarkan bagaimana umat Islam ini, ya, masuk, apa, orang bukan Islam ini masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Apabila kamu telah melihat iza jaa nasrullah, ya, apabila kamu telah melihat pertolongan Allah SWT dan kemenangan pada pihak Islam itu, ya, kamu dapat melihat manusia memeluk Islam itu, masuk ke dalam agama Islam itu berbondong-bondong. Apa pemimpin yang masuk Islam, maka rakyatnya ataupun pengikutnya akan follow, itba', masuk Islam juga. Itu yang digambarkan sebagai kemenangan politik pada baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun asalnya para sahabat tak berapa nak setuju dengan perdamaian Hudaybiyah, ya. Bilangan orang baru beriman dalam tempoh 2 tahun selepas perdamaian itu meningkat berkali-kali ganda. Ini kata berbondong-bondong itu, ya, afwaja itu, kalimah afwaja itu, berbanding bilangan mereka yang memeluk Islam sebelumnya, sebelum diadakan perdamaian dan sebelum Mekah itu dapat ditakluk semula oleh umat Islam. Yang masuk Islam itu jarang-jarang, ya, kadang-kadang. Tetapi apabila ada strategi itu tadi, ya, alhamdulillah yang masuk berganda-ganda berbanding sebelum itu.
Ya. Hinggakan sebagian mereka telah terkeluar daripada adab sopan santun yang sepatutnya dijaga ketika berurusan dengan Rasul atau pemimpinnya. Ya. Fenomena yang sama terjadi kepada Abu Bakar semasa kes-kes murtad mula timbul di kalangan kabilah-kabilah Arab. Para sahabat berpandangan agar tidak keluar memerangi golongan murtad itu. Sebaliknya Abu Bakar berpandangan mereka perlu memerangi golongan tersebut. Apabila beliau memutuskan demikian, mereka mentaatinya. Ya, mereka bertunggus-lumus berperang. Ternyata keputusan diambil oleh Abu Bakar untuk memerangi golongan murtad tersebut, itulah yang memperkukuhkan Islam di semenanjung tanah Arab. Ya, orang yang declare mereka keluar dari Islam ataupun kembali balik menyembah berhala, ya, Abu Bakar perangi. Kalau ikut sahabat-sahabat yang lain tak berapa setuju, sebab nanti takut dituduh orang Islam bunuh orang Islam. Lain terjadi kepada orang munafik. Munafik ini pasal payah. Munafik dan murtad ini berbeza, tuan-tuan. Munafik ini dia menzohirkan Islam, ya, tetapi hakikatnya batinnya kufur. Dia bermuka-muka. Sebab itu ramai orang tak tahu. Bila ramai orang tak tahu, macam Abdullah bin Ubay bin Salul itu, Nabi tak bunuh kerana takut Nabi dituduh membunuh sesama Islam. Tapi orang murtad ini, dia ada 3 benda yang boleh menyebabkan manusia murtad. Ya, sama dengan akwal, perkataan, dengan af'al, perbuatan, dan ketiga dengan batin, dengan hati, ya, dengan qulub. Masalah dalam hati itu mungkin orang tak tahu, tapi biasanya nyata sama ada perkataan dia ataupun perbuatan dia yang telah melakukan perbuatan murtad. Dia menyembah berhala ke apa benda, contohnya dia bercakap, dia keluar daripada Islam, ya. Jadi nyata jelas dia umpamanya declare tak mau taat kepada undang-undang Islam, tak mau bayar zakat contohnya, hina Islam terang-terangan. Umpamanya kenapalah kami diwajibkan bayar zakat, zakat bagi kami ni leceh contohnya, zakat bagi kami ni tak wajar, kami penat lelah ambil cari duit, cari harta, tiba-tiba mudah-mudahan nak bagi zakat. So dipertikaikan hukum Islam itu murtad. Itu masuk dalam perkataannya yang mempertikaikan hukum Islam. Jadi nyatalah apabila orang murtad ini Abu Bakar bertindak memerangi mereka kerana ini masalah. Kalau ya tidak diperangi, dia akan membawa bencana kepada umat Islam. Dia akan mempengaruhi umat Islam ni, nanti takut ramai-ramai jadi kufur engkar, murtad balik. Lebih baik dibasmi, dibunuh. Jadi di sana hikmahnya ialah, ya, maknanya dapat memperkukuhkan Islam di penanjung tanah Arab, daripada pengaruh ataupun hasutan orang-orang yang murtad ini. Memang ada gerakan, ya, sampai hari ini pun orang memang sentiasa menghala tujukan kepada umat Islam supaya tidak berpegang dengan akidah Islam, khususnya sambutan tahun baru. Ya, tak kenapa tak sebut tahun baru. Ya, tahun baru kita tahun baru Islam. Ya, sambutan tahun baru ni tuan-tuan, banyak gerakan-gerakan nak memurtadkan umat Islam ini telah digerakkan oleh orientalis, oleh Kristian, oleh Yahudi, ya, oleh musuh-musuh Islam. Di antaranya ialah bagaimana fahaman pluralisme ini dalam agama diketengahkan. Apa pluralisme ini tuan-tuan dan puan? Plural ini adalah suatu gerakan menyamaratakan agama, akidah, kepercayaan, anutan. Ini baik pluralisme. Dia nak samakan bahawa Islam dengan agama-agama lain itu sama. Kalau orang lain beraya, kita pun boleh raya juga. Dan Kristian berberni sama Christmas, pun boleh sambut sekali. Walau Islam ni ada garis panduan mana yang berbentuk perayaan budaya, mana yang bentuk perayaan yang kena-mengena dengan akidah. Yang budaya itu harus,
Macam tahun baru Cina tu kata budaya. Ya, kadang-kadang yang cap gomeng itu ibunya sembahan, ada pujaan pada pekong dia, sebab itu tak boleh. Tapi kalau Christmas jelas, tak? Itu jelas tak boleh, sebab mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ada John Hinckley yang mengasaskan aliran pluralism ini, penyamarataan dalam agama dan akidah ini. Ya, dia berusaha supaya semua agama ni standardnya sama. Ya, tak adalah agama-agama yang apa maknanya eksklusif untuk orang ni tak ada. Sebab itu bahaya gerakan ini. Apabila sampai kepada generasi muda yang tak ada asas akidah yang kuat, dia akan berpahaman, oh sama saja. Semua orang itu ada perayaan, kita pun ada perayaan. Orang itu ada agama, kita pun ada agama. Itu sembahyang, kita pun sembahyang. Tak ada apa-apa. Sedangkan kita diajar dalam Islam, inna din 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima dari Allah Ta'ala itu adalah Islam saja. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain daripada Islam itu sebagai cara hidup dia, way of life bagi dia, falan yuqbala minhu, Allah Ta'ala kata apa? Maka tidak diterima sampai hari kiamat daripadanya. Mana tak diterima akidah dia kalau dicuba cari selain Islam itu sebagai akidah, sebagai perjuangan, sebagai cara hidup, budaya. Ya, dan di akhirat, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat kelak mereka tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Apa? Pluralisme di jahanam. Satu lagi pahaman ialah liberalism. Liberal ini bebas makna dia. Bebas sampai peringkat dari sudut apa? Akidah, politik, siasat, ya. Apa di ekonomi, pendidikan, apa semua dia nak bebas. Sampai peringkat kalau boleh umat manusia ini tidak ada ikatan dengan Allah, dengan agama. Maknanya dia nak bebaskan diri dia sebebas-bebasnya sampai jadi free thinker, sampai jadi ateis, atau komunis, tak percaya Tuhan. Itu bahaya. Sampai peringkat macam itu, liberal, pahaman liberal ni. Dia nak bebas, sebab mana liberal itu bebas. Seolah-olah kita ni tak ada kaitan dengan wahyu Allah. Umat Islam yang ada kepahaman Islam, berpandangan Quran kalau boleh, tak payah. Quran ni pun kalau boleh ditafsirkan semula supaya sesuai dengan pelotak dia. Kenapa? Itu yang dia kata liberal. Bahaya, pahaman liberal ni bahaya. Jadi dua pahaman, plural dan liberal ini, apabila disatukan sangat bahaya. Hasilnya itulah bila perayaan tahun baru terkinja-kinja dengan arak, dengan perempuan, betina, ya, dengan bebas sana sini tak sembahyang, dengan bebas sana sini berhibur, bermewah-mewah. Kesannya gejala sosial. Ini yang kita nak selamatkan remaja pemuda belia ini. Sebab dia tengok barat buat sambut tahun baru Masehi bebas dengan arak, dengan pasangan, dengan hiburan, non-stop, 24 hours, dengan dadah, ya, dengan macam-macam lagi. Jadi orang Melayu Islam kita ni sepatutnya ada akidah, pun terikut-ikut, kita pun nak sambut tahun baru hijrah ni, hijrah Masehi ni, dengan apa? Dengan maksiat juga. Oh, dengan mengakinya, membazir, dengan jantan betina campur gaul, dengan arak, dengan dadahnya, dengan buka auratnya, dengan hiburan dan stopnya. Wah, ini pun beberapa yang macam ni kita menanggapi. Dan kesannya pergaulan bebas, seks bebas 9 bulan selepas tarikh hari ini. 9 bulan dari tarikh seumpama 31 Ogos merdeka, tarikh 1 Disember tukar tahun baru, 9 bulan selepas tarikh Valentine's Day dan sebagainya. Ini akan berlaku
anak-anak yang tidak berdosa dilahirkan tanpa bapa, yang dibuang dalam tong sampah, yang dibuang, dibakar, dihanyutkan di sungai, dibuang dalam telaga, dalam lubang jamban. Ini berlaku, tuan-tuan. Itu yang bagi kita, ya, bahawa pelaku kekufuran, murtad yang disengajakan, ya, memang itu agenda Barat untuk memurtadkan umat Islam, ya, diserang dengan berbagai penjuru supaya umat Islam tak ada akidah, jadi free thinker, jadi murtad dengan dasar-dasar itu kan di antara pluralisme dan liberalisme, ditambah satu lagi dengan fahaman sekularisme. Kehidupan ini dipisahkan terus daripada agama. Nampak? Asalnya Barat dan ma qaisar li qaisar wa ma lillah lillah. Biarkan urusan istana untuk orang-orang istana, orang kerajaan untuk orang kerajaan, agama untuk orang-orang agama saja. Jangan campur. Sedangkan dalam Islam, benda yang berkisar dalam istana, dalam pemerintahan, dalam politik, Islam kena adil dikasih. Ya, apalagi agama, masjid, surau, mesti orang agama yang berada. Semua kita orang Islam ini tak boleh lari daripada agama. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah pun kita akan dinilai kita buat kebaikan oleh Allah. Benda yang sebesar zarah pun, kejahatan juga akan diperlihatkan oleh Allah SWT. Tak ada kecuali kita. Ya tak? Jadi sebab itu pahaman-pahaman ini akhirnya membawa kepada malapetaka bencana, kerosakan, bencana sosial, bencana moral dan sebagainya. Dan seperti sambutan tahun baru. Sebab itu kita kena olah sambutan tahun baru. Ya, walaupun tadi saya sebut, kenapa Ustaz tak sebut selamat tahun baru 2014, ya. Kita terpaksa untuk memberi alternatif kepada remaja, pemuda belia dan masyarakat kita ini, supaya mereka boleh sambut tahun baru tetapi tidak terjebak dengan maksiat dan tidak terjebak dengan gejala zina, gejala murtad, dengan dasar-dasar pluralisme dan liberalisme itu tadi. Maka sebab itu Kerajaan Negeri Selangor alhamdulillah semalam menganjurkan suatu persembahan dengan program kerohanian, ceramah agama, nasyid-nasyid, ya, panggil juga selebriti pelawak-pelawak macam Angah dan sebagainya. Tapi just lebih kepada menarik minat, dan kemudian perkara yang diolah, dipersembahkan itu ialah benda-benda yang menyedarkan, menginsafkan, ya. Buat sembahyang berjemaah maghrib dan isyak di Padang. Mana orang buat sembahyang berjemaah maghrib dan isyak di Padang? Kita buat. Family lah, satu geng family. Dia tak mungkin campur aduk, terkinjal-kinjal, dedak aurat, tak ada orang pakai dedak aurat kat situ. Jangan malu sendiri sebab yang datang semua tutup aurat. Yang datang semua tutup aurat sebab orang nak dengar benda agama, ceramah agama, Ustaz Aslim dan sebagainya. Cuma tahun ni kita tak bawa datang Ustaz Azhar Idrus, dibawa ke Penang pula. Gila-gila lah pula. Kita buatlah kat sini sebagaimana yang kita ada. Ustaz Don, semua ada lah. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu satu kejayaan. Jadi itu alternatif yang kita boleh beri supaya budaya-budaya yang dikatakan macam murtad dan sebagainya, zina, tidak berleluasa di kalangan masyarakat. Dan kita dedahkan. Sebelum itu saya ceramah di Masjid Negeri malam-malam, dulu semalam, ya, supaya bagaimana garis paduan kita nak menyambut tahun baru, ya. Kalau kurangnya penedang-penedang itu masyarakat sedarlah, ya, bahawa kaedah Islam bagaimana. Bukan tak boleh nak berhibur, bukan tak boleh nak bersuka, bukan tak boleh nak berseronok, nak sambut tahun baru apa benda, tapi guide dia ada nak. Itu yang nak dikongsikan. Bagaimana disebut ujung-ujung tu kan, mereka bertukar lumpus berperang memerangi golongan-golongan murtad ini. Kita pun kena bertungkus lumpus juga. Sebab kalau berdasarkan ayat Allah Ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna din kulluhu lillah. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah
Maksud perangi itu, kalau zaman Abu Bakar malah dengan pedang. Tapi hari ini kita nak lawan pedang, nak ke dalam. Cara kita perangi itu mestilah dengan dakwah, dengan ceramah, kesedaran, keinsapan, memberi alternatif. Kalau di ICT orang sambut dengan bunga api dan beda aurat, tapi hari ini kita memerangi dengan cara dakwah, memberi alternatif. Itu pentingnya kerajaan yang berkuasa, dia boleh hidangkan, bentangkan, beli pilihan supaya program yang macam mana nak menyelamatkan rakyat. Betul-betul apa sekian. Cara memerangi kita dengan dakwah, dengan program yang dihidangkan itu macam program yang maknanya boleh menyemarak akidah Islam, bukan yang membunuh dan juga yang mengorbankan akidah, bukan. Baik. Perkara 16, di antara permintaan Rasulullah SAW kepada Nu'aim bin Mas'ud dalam peperangan Ahzab, ialah agar dia memecahkan kerjasama antara tentera bersekutu sedaya upayanya. Permintaan ini menjadi dalil bahawa melakukan tipu daya dalam memerangi musuh diakui oleh syarak. Ni kalau kita tengok Nu'aim bin Mas'ud ini, ya, nampak macam bersekongkol dengan golongan bersekutu itu, Al-Ahzab waktu itu. Tapi rupanya dia ada peranan yang diamanahkan oleh Nabi untuk saling, ya, mana mengkucar-kacirkan di antara mereka. Psy-war itu ya, dikatakan Psy-war, psychology war. Dalam ilmu tentera ni ada Psy-war, ya. Itu yang kadang-kadang kita tengok dalam pilihan raya pun masing-masing ada yang kaki Psy-war. Pakar intelijen dia untuk perang saraf istilahnya. Perang saraf, ya. Jadi perang saraf ni ada. Sebab apa? Itu masuk dalam kaedah al-harbu khud'atun. Peperangan itu tipu daya. Sebab itu Psy-war ni penting. Kita pun dalam dakwah kena ada Psy-war juga. Kita tengok masyarakat hari ini, pemuda belia payah nak ikut Islam, nak ke masjid, nak ke surau, macam payah je. Benar? Ya? Ni kira apa? Macam cantik je, lepak-lepak, kan? Macam comel je, dia dah aurat, kan? Macam mana agak kita nak bawa benda-benda tersebut supaya mereka boleh minat pada Islam? Ini yang dikatakan al-harbu juga, peperangan. Tapi ini peperangan dari sudut dakwah, dan tackle mereka kepada Islam. Kita kena merancanglah program-program yang menarik minat mereka. Ya, gampang pun ada macam-macam benda yang boleh buat. Baru-baru ni kami buat pertandingan macam apa ni, perang-perang kompet-kompet. Kalau dulu main dengan cat apa namanya, paintball kan. Ini ada satu lagi, dia macam peluru juga tapi getah. Tak kena, tak sakit sangat lah, sikit-sikit lah. Kita buat di Masjid Rahimiyah Kelang. Jadi budak-budak ramai yang join. Dia seronok. Kalau paintball itu mungkin nanti apa foto dan sebagainya, cat kan, yang ini digetah. Jadi berkompet-kompet. Itu contoh kan. Pingpong baru ni buat kejohanan pingpong, ya. Buat kejohanan street soccer, ya, halaman tak berapa luas. Kemudian ada buat kejohanan futsal pun ada kita buat. Jadi Kuala Selangor pada ini muda-muda masjid yang anjurkan buat, ya. Nak buat yang game besar-besar kita tak mampu, ya. Kecil cukup lah. Ruangan yang kecil-kecil yang macam pingpong dan sebagainya boleh buat. Mungkin di karya ini kita boleh buat, ya. Jadi benda-benda macam ini yang dikatakan dalam strategi nak tackle, ya, golongan yang jarang-jarang ke masjid. Macam mana kita nak tackle supaya datang masjid, datang surau dan sebagainya. Itu yang dikatakan dalam peperangan ini. Macam Nu'aim bin Mas'ud ini, dia diarah oleh Nabi untuk memporak-porandakan soft musuh, barisan musuh. Sebab itu yang dikatakan al-harbu khud'atun itu diakui oleh syarak. Setiap cara yang membawa kemenangan dalam perang dan mengurangkan pertumpahan darah adalah diterima
daripada perspektif Islam ini. Kecuali belon dan khianat itu tak ada lah. Mana ada pula kaedah belon dan kaedah khianat? Tak ada. Itu tak masuk dalam buku. Ya. Perbedaan ini merupakan kebijaksanaan politik dan strategi ketenteraan Rasul SAW. Ia tidak menafikan prinsip-prinsip akhlak Islam. Ya. Sebab itu ada sekali dicerita bagaimana nak kuasai, ya, kita benar nak kuasai orang bukan Islam supaya umpamanya jangan pulang mengundi. Kita bagi arak boleh, kita bagi ni, bagi todi supaya mereka mabuk betul. Walaupun dia orang yang bukan Islam, kita berikan todi supaya dia mabuk. Tak boleh, tak harus. Sebab benda itu bercanggah dengan syarak. Sebab mereka ni masih lagi manusia. Akal ini perlu dijaga. Sebab itu Islam turun di antara untuk menjaga 5 maslahat, kan? Maqasid syariah itu ada 5. Di antaranya yang paling utama akidah, kemudian besok nasab, ya, turunan, dan ketiga di antaranya akal, kan? Akal dipelihara. Sebab itu dalam sebuah negara itu umat Islam memang diharapkan daripada minum arak sebab itu, tapi orang yang bukan Islam digalakkan meninggalkannya juga. Sebab walaupun mereka boleh minum, tapi kalau porak-poranda keluarga dia berbunuh-bunuhan kerana si arak ini tadi, kesannya kepada negara, kepada masyarakat ketiga. Sebab kesan arak ni kalau dia mabuk bawa kenderaan, kalau aksiden, dia aksiden bukan orang kafir kau kafir dia, orang Islam akan terbalik. Kenapa? Sebab itu kalau boleh tak payah yang bukan Islam ni. Yang Islam jelaslah. Itu 3 antaranya. Di samping yang lain-lain harta, ya, dan sebagainya, itulah yang mencuri sebagainya. 5 maqasid syariah itu, ya. Jadi itulah yang nak digambarkan. Peperangan perlu ada strategi, ya. Tak adalah belok khianat ada. Perbincangan ini merupakan kerjasama politik dan strategi ketenteraan Rasul SAW. Ya, dia tidak menafikan prinsip-prinsip akhlak Islam. Itulah akhlak yang kena jaga. Jangan sampai benda-benda yang bercanggah dengan syarak kita laksanakan juga, tak boleh. Kerana semata-mata nak menang, tak boleh. Masalah mengurangkan bilangan bangsa perang berupa masalah kemanusiaan. Masalah mengalahkan kejahatan, kekufuran dan fitnah juga merupakan masalah kemanusiaan dan masalah akhlak. Ya. Ringkasnya itu al-harbu qur'anun. Itu ada dalam surat 141 itu, ya. Ya. Tak payah saya ulas panjang lagi lah. Kemudian perkara 17, Rasulullah SAW menerima cadangan Salman Al-Farisi, ya, untuk menggali parit. Sedangkan teknik tersebut tidak pernah diketahui oleh bangsa Arab sebelum itu. Itu taktik yang didatangkan daripada belah Iran sana. Farisi itu Farsi, ya. Salman ini dia seorang yang banyak pengalaman dalam strategi perang. Kalau ikut normal, waktu dah dekat nak perang, sempat atau tidak nak gali parit, macam tak pernah sabar. Tetapi keterbukaan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, menerima pandangan cadangan, ya, cadangan Salman untuk menggali parit ini dipersetujui. Ini menjadi dalil bahwa Islam tidak menyekat untuk menggunakan pengalaman bangsa lain yang memberi faedah atau manfaat kepada umat Islam. Itu yang dikatakan harus kita mengambil teknologi daripada luar. Maksud daripada luar itu adalah daripada luar Islam. Kalau dia memang bermanfaat dan boleh membangunkan umat Islam dan tidak bercanggah dengan syariat dan akidah Islam, hukumnya adalah harus. Ya, harus. Sebab itu kalau kita tengok macam hari ini, ya, dari sudut perubatan, ya, mungkin orang kata, ya, dari sudut perubatan ini ubat ataupun pemindahan organ
ataupun menggunakan benda-benda yang asalnya ditegah, macam dadah sebagainya, bukanlah babi. Kalau babi dan sebagainya itu memang tetap tak boleh lah. Jadi teknologi macam jalan raya contohnya, traffic light, mungkin yang hasilkan itu orang bukan Islam mungkin, tapi ada baiknya kalau dia dilaksanakan di negara umat Islam untuk mendisiplinkan penggunaan jalan raya contohnya, ataupun teknologi kenderaan. Kalau dulu mungkin kuda unta saja, tapi dah ada kenderaan ini, lorinya, keretanya, malah beberapa perkara-perkara yang boleh membangun negara dari sudut ilmu, pengurusan, ilmu, pentadbiran, benda-benda yang tidak bercanggah dengan syarak, hukumnya adalah harus untuk digunakan pakai dalam ilmu-ilmu pentadbiran negara dan kehidupan rakyat dalam negara tersebut. Itu maknanya, walaupun itu dari zaman Farsi itu Iran, tapi boleh digunakan pakai pandangan Salman ini kerana munasabah. Tidakkah Rasulullah SAW menerima cadangan ini menjadi bukti sikap fleksibel dan kesediaan baginda SAW untuk menerima perkara terbaik yang terdapat di kalangan bangsa-bangsa lain. Rasul SAW telah bersikap demikian lebih daripada sekali ketika baginda ingin memutuskan surat kepada raja-raja yang berjiran dengan negara umat Islam Madinah. Menjadi kebiasaan raja-raja menerima apa juga surat mesti dicop sebagai cop muhur lah. Kalau tak ada cop tu maknanya macam tak ada harga dan boleh dikesampingkan lah surat. Lalu baginda ditegur, ada dicadangkan oleh sahabat supaya ada cop. Akhirnya Nabi memutuskan sahabatnya buat cop, dan untuk mudah dijadikan sebagai cincin yang ditulis dengan nama Muhammad pada cop tersebut. Sejak itu baginda mengecop surat-suratnya dengan cincin tersebut. Jadi barulah macam pemimpin-pemimpin Rom, Parsi sebagainya, mereka hormat dan menerima kehadiran surat-surat yang ada cop ini. Sebab itu identiti sampai sekarang ni. Ini rubber stamp atau cap pohor itu, disil dan sebagainya itu, cop itu tanda-tanda resmi lah. Sejak itu baginda pun mengecoplah surat-surat yang tersebut. Selepas pembukaan Mekah, apabila rombongan daripada seluruh pelosok tanah Arab datang menemui baginda menyatakan keislaman mereka, baginda diberitahu Rasulullah, jadi kebiasaan raja-raja ni kalau menyambut tetamu dia mesti pakai baju baru. Itu yang akhirnya Nabi pun, kerana tetamu yang datang nak jumpa Nabi itu nak masuk Islam lagi lah dari luar negara, Nabi hormat dengan mereka ni sampai peringkat dikatakan pernah Nabi menempah baju berharga 400 dirham ini. Ada juga yang menyatakan harganya sehingga 400 ekor unta. Wallahu alam. Itu sejarah. Tujuannya semata-mata untuk menyambut tetamu, untuk menghormati lagi-lagi tetamu itu datang nak memeluk Islam. Harus hukumnya. Sebab itu kalau kita berhari raya, kan kita nak sambut tetamu, sebab itu diharuskan dan disunatkan untuk kita memakai pakaian yang paling baru. Sebab itu hari raya orang pakai baju baru. Kenapa? Nak menghormati kehadiran para tetamu. Nabi buat. Itu. Jadi benda-benda macam ini dilihat harus dari sudut Islam, kerana walaupun asal usulnya daripada budaya orang bukan Islam atau di luar negara Islam, tapi boleh digunakan pakai apabila ini tidak bercanggah. Mungkin cuma nak dipertikaikan, tak perlulah dengan harga yang terlalu mahal. Kan? Dengan harga yang terlalu mahal itu apa payahlah, buatlah dengan harga-harga yang kemampuan kita. Fattakullah mastata'tum,
Bila kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hendaklah kamu mengikut kemampuan kamu. Ya. Kalau tak ada buat baju baru tahun itu, yang paling barulah dalam simpanan kamu, pakailah. Macam itulah maknanya. Ya. Nanti kalau tak ada, dia adakan juga mudarat pada kehidupan yang lain, susah. Ya. Kemudian menjadi kemaslahatan kepada para pengikut baginda pada setiap zaman dan semua keadaan untuk mengambil apa-apa yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Harus, ya. Mereka perlu mengambil apa-apa yang berfaedah, yang tidak bercanggah dengan hukum hakam serta kaedah umum syariat mereka daripada bangsa-bangsa lain. Keengganan untuk berbuat demikian adalah kebekuan yang tidak diterima oleh tabiat Islam. Dalam perlembagaannya yang kekal Al-Quran menyatakan, وَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Oleh itu, gembirakanlah hamba-hambaku yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Ya? Sikap jumud ataupun beku di tuan-tuan sekalian tidak dapat diterima oleh tabiat Rasul kita. Kita telah melihat contoh-contoh berkenaan secara baik yang diambil oleh baginda daripada bangsa-bangsa lain. Ya? Sebab itu baginda pernah bersabda, al-hikmatu dallatul mu'min yaltamisuha adna wajadaha. Hikmah itu barang yang hilang daripada orang mukmin. Dia menuntutnya di mana saja dia temui. Ya? Pada zaman hari ini, terakhir ini tuan-tuan sekalian, khususnya sempat zaman kebangkitan Eropah, orang Islam ditimpa meredupan ataupun keruntuhan. Orang Islam lupa terhadap prinsip Islam yang agung ini. Mereka juga menentang setiap pengislahan yang dicedok daripada orang lain, sedangkan mereka amat memerlukannya. Mereka mundur ketika mana orang lain semakin maju. Walillahi akibatul umur. Dan ingatlah, bagi Allah jualas kesudahan segala urusan. Sepatutnya tuan-tuan sekalian, dalam soal apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW itu, ya, al-hikmatu dolatul mu'min, hikmah itu barang yang semakin hilang daripada orang mukmin. Termasuk hikmah itu ialah kita mengambil teknologi ataupun budaya yang lain daripada Islam yang tidak bercanggah dengan syarak dan akidah, diterima pakai supaya dia lebih memajukan umat Islam. Ya, kenapa baginda dulu pernah bersabda, ya, dalam kamu menuntut ilmu, utlubul ilm walau bisyi, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China. Sebab di China waktu itu telah ada teknologi, ya, buat kertas, lembaran-lembaran kertas daripada kulit-kulit kayu, diproses, digap dah macam mana, dia boleh jadi lembaran-lembaran kertas. Sedangkan di negara umat Islam di Mekah waktu itu dan Madinah, teknologi belum ada, ya, untuk menghasilkan kertas untuk menulis mushaf Quran. Yang ada pada kulit-kulit binatang, yang ada pada pelepah-pelepah tamar, pada batu-batu. Sebab zaman Abu Bakar, kemudian Omar dan Osman telah dikumpulkan hufaz-hufaz ini dan kemudian dibukukan, dan budaya membukukan itu sudah pasti bahawa memerlukan kepada kepingan lembaran-lembaran kertas. Jadi bermulanya di situlah akhirnya, ya, budaya dari China itu juga masuk ke negara umat Islam dan dapat menulisnya lembaran-lembaran Al-Quran itu dengan budaya yang lain. Itu. Jadi sebab itu hari ini kita orang Islam ini kena open. Mana-mana yang boleh manfaat pada pembangunan Islam, kita terima. Itu. Kadang-kadang orang lama-lama dulu di lain. Orang sekarang kita nak tackle para pemuda belia datang ke masjid dengan futsal, dengan table tennis, ping pong. Ada orang lama tu, kenapa kat halaman masjid ni ada sukan-sukan apa semua? Kadang-kadang ada, kita tak faham. Jadi apabila kita terangkan, akhirnya boleh terima, baru dia boleh terima. Ya? Itu yang dengan hikmah. Jangan hikmah-hikmah itu dibuat merugikan umat Islam, isu ekonomi dan sebagainya.
ketenteraan lagi lah. Ya, perlulah pada budaya kita menerima amalan budaya orang lain asal tidak bercanggah dengan Islam dan syarak, harus hukumnya. Ya, itulah antara beberapa perkara yang kita boleh share pada malam ini, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan ya, di ambang 2014 ini bukan di ambang, dan kita masuk dah pun. Kita berada di 2014 ni, kita manfaatkanlah ya, segala tekad dan azab kita ke arah yang lebih baik, khususnya dari sudut pembangunan Islam dan juga umat Islam itu mudah-mudahan lebih positif. Jadi sekali itulah yang saya dapat sampaikan pada malam ini, dan yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau ada kelemahan daripada kelemahan diri saya sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka lisanan radhiman bi dhikrika wa qawlan mufawwidin wa badanan hadina bi ta'atika wa inna nas'aluka imanan kamilan wa ilman nafi'an wa sab'ina bis-sadiqat wa sab'ina tayyiban wa iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa takhir fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.